Malik keluar dengan lagu Mona Fendi dia kan. Jadi itu pun ada tarikan dia, ada sesuatu yang menarik nak dengar. Hai, Assalamualaikum everyone. Kembali kita dalam podcast Rise Up. Okey, pada minggu ini saya tidak keseorangan lagi bersama sifu kita, Datuk Norman Abdul Halim. Hai Datuk. Macam mana Datuk hari ni? Sihat ke? Nampak handsome pakai hoodie. Itulah orang kedua yang cakap saya handsome hari ni. Orang kedua pakai hoodie. Patutnya bukan orang. Bukan pasal handsome, tapi pasal pakai hoodie. Nampaklah ala-ala remaja hip hop macam tu, Datuk. Muda sikit lah. Kenalah dengan tema kita hari ni, Datuk. Betul. Okey. So, tema kita pada hari ni, bukan pada hari ni lah, minggu ini, industri music. Yes. Banyak ni. Sebab Datuk pun memang ada background music. Jadi kita nak tahulah, kita nak kupas sikit apa itu music. Apa sikit pengalaman-pengalaman Datuk sendiri berkenaan dengan industri muzik ni. Okey Datuk, saya nak tanya sendirilah. Apa tu sebenarnya industri muzik, Datuk? Okey, sebelum saya jawab soalan tu, saya nak bagi pada penonton semua tahu, bila kita cakap pasal sesuatu industri tu, kita cuba kaitkan apa yang kita bincangkan ni dengan industri kita masing-masing. Yang lain-lain. Contohnya kalau saya cakap pasal industri muzik, kita try relate balik industri fashion ke, ada pun industri makan minum ke dan sebagainya. Jadi kerana kebanyakan yang saya berkongsi ni boleh dikaitkan balik dengan apa-apa juga bidang perniagaan. Betul. Okey, saya cakap pasal industri muzik, ia adalah salah satu daripada cabang industri kreatif. Dan ini dah lama dah wujud beratus tahun yang lalu. Yang di mana lagu-lagu seperti Mozart dan sebagainya, yang komposer-komposer yang hebat, yang sampai sekarang pun masih lagu didengar. Masa satu ketika dulu mereka buat performance secara live, dia tak ada rakaman. Dan lagu-lagu tu dia buat composition dia secara orkestra lah. Dia tak ada nyanyian mula-mula pun. Dia main muzik orkestra dengan instrumentationnya, dan komposernya adalah mereka yang tulis toge-toge tu. Toge-toge apa, Datuk? Toge, note music. Saya tahu toge makanan tu je, toge-toge. Tak, dia orang cakap note music tu macam toge. Okey, note music. Note music tu. Itulah asal usulnya industri muzik apabila satu ketika dulu dimainkan untuk persembahan awam secara live. Dan apabila industri itu semakin lama dengan ada perkembangan teknologi dan sebagainya, termasuklah rakaman, ianya mula lebih popular kurun ke-20 ataupun 19 something lah, yang awal-awal lah 20-30-an dan dengan adanya piring hitam. Piring hitam tu dirakamkan. Jadi dia ada pelbagai transformasi. Jadi daripada rakaman tu, piring hitam tu, dia jadi kepada ada 8 track, jadi kepada kaset, jadi kepada CD, sehingga zaman sekarang ni format digital. Bagi Bella orang muda tak tahu semua dia punya format-format ni. Tak tahulah piring hitam semua tu. Yang cakap vinyl tu, itu adalah format yang terawal yang untuk kita buat rakaman, kita jual secara fizikal. Tapi trend tu datang balik. Jadi ia melibatkan pelbagai pihak dalam industri muzik ni, bukan saja sebagai usahawannya, sebagai syarikat rakaman, dia akan cari komposer, penulis liriknya, dan dicari studio rakaman, dan ada sound engineer, ada producer, dan penyanyi tu dia nyanyikan lagu-lagu tersebut, ada pemuzik. Jadi dia ada ramai yang terlibat untuk menghasilkan sebuah lagu. Pada satu ketika tu tak ada music video. Sekarang ni especially pada tahun 80-an ke atas, 70-an 80-an dia dah mula popular untuk menghasilkan music video yang bukan saja persembahan secara di rancangan televisyen. Rancangan televisyen tu macam The Beatles tu memang satu fenomena lah pada tahun 60-an. Dia buat persembahan di macam live audience. Tapi itu lebih kepada persembahan. Tapi music video ni lebih kepada penghujung penceritaannya pada tahun 70-an 80-an tu dah mula dah penceritaan music video. Sampailah sekarang korang-korang tengok YouTube ni, itulah asal usulnya. Promote sikit Mojo, Datuk. Ini heroin betul lagu korbankan kita Mojo. Sila dengar jangan lupa follow and subscribe itu juga. Itu lagu terbaru daripada KRI Music, keluar dari KRI Music. Okey, soalan yang seterusnya, Datuk. Apakah cabang perniagaan dan aliran pendapatan bagi penggiat industri ni? Okey, kalau cakap sekarang, dia ada pelbagai cabang lagi. Kalau dulu memang kita harap jual pada kaset, jual CD dan sebagainya lah. Tapi sekarang ni
ada lagi format fizikal tersebut, ada juga yang masih membelinya tapi tak banyak, tapi pendapatannya daripada penstreaman lagu. Contohnya dengar dekat YouTube, ada pun dengar dekat Spotify dan sebagainya, di mana artis tu mendapat royalty. Bukan saja artis, syarikat rakaman, komposer, semua dapat royalty daripada penggunaan lagu tersebut. Selain daripada itu, kita lagu disiarkan di platform radio dan TV, juga kita dapat royalty juga. Di situ adalah ataupun dimainkan di tempat-tempat awam, contohnya di karaoke ataupun pergi dekat kedai restoran yang mainkan muzik. Semua tu royalty dikutip dan dibahagi-bahagikan. Jadi itu adalah dari segi rakamannya. Dan dari sudut pendapatan yang lain daripada luar rakaman tersebut, artis membuat persembahan, artis membuat endorsement, jadi dia promote satu produk dan sebagainya. Jadi influencer pun ada, kita dah cakap pasal influencer kan. Jadi selebriti dan artis juga boleh jadi influencer nak mempromosikan satu produk. Sekarang contoh saya pakai ni baju KRU Pose ni, yang mana pada tahun 1994, ni sebelum Bella dilahirkan, KRU buat persembahan di AJL, Aduh Acara Lagu, di peringkat final lagu Mengerti, di mana kami satu grup pakai baju ni, termasuk dengan dancer kami. Sampai sekarang orang cari hoodie ni. Jadi itulah jadi macam satu nostalgia jugalah kepada mereka yang datang pada era tersebut. Jadi merchandise juga main peranan. Selain daripada itu, of course lah, dari sudut lagu-lagu digunakan dalam filem, lagu-lagu dimasukkan dalam drama TV. Betul. Semua tu adalah cabang-cabang di mana muzik itu menjana hasil. Bukan saja semata-mata dari segi dengar lagu. Sekarang ada orang juga tanya, dulu faham lah juga nak beli kaset tu, okay, royalty tu pergi pada artis. Tapi sekarang ni macam mana artis buat duit kan? Jadi itu saya cakap, daripada YouTube punya konten yang ditonton, di-share, itu pasal banyak orang cakap, okay, dia dah upload, tolong subscribe dan share kan. Jadi itu je, dia lagi ramai tonton, lagi banyaklah kutipan royalty datang daripada periklan yang masuk dekat channel kita tu, yang especially untuk konten kita yang berkaitan lagu tersebut. Alright Datuk, seterusnya saya nak tanya, apakah cabaran bagi seorang artis, komposer dan label rakaman tu sendiri? Cabarannya? Semua ada cabaran yang berbeza. Ya, kalau artis tu of course lah, kalau artis baru dia perlukan sesuatu yang lain daripada lain untuk dimasuk dalam industri ni untuk cepat naik. Ya, bukan senang. Selalunya sekarang ni label rakaman pun dia tengok daripada mereka yang ada aktif dengan platform media sosial. Jadi dia kena kumpul followers yang dulu. Jadi bila dah ada kumpul followers dan dia ada orang minat dia kat situ, dan baru ada peluang ditawarkan untuk buat rakaman. Bagi komposer pula, kebanyakan artis sekarang ni dia suka buat lagu sendiri. Betul. Dia tak nak ambil komposer orang lain. Dia ada cara di sini nak sampai ke sini. Which is good, ya, kerana dia sebagai artis dia patut tahu macam mana dia nak bentukkan kerjaya dia. Tetapi ada juga artis-artis yang mungkin dia tak ada pengalaman untuk tulis lagu, dia perlukan perkhidmatan komposer, itu dia cari komposer. Jadi sekarang ni bagi komposer pula, kita kalau ikutkan komposer zaman sekarang, kalau biasanya artis tu sendiri adalah komposer, mungkin itu tidak menjadi satu masalah pada dia, kerana dia sendiri dah tahu apa dia persembahkan. Tetapi bagi komposer-komposer lain yang nak cari artis, dia kena bersaing dengan ramai lagi komposer untuk dapatkan perhatian seseorang artis. Jadi melainkan dia ada hubungan baik dengan manager ke label ke ataupun artis tu sendiri, mungkin dapat peluang. Tapi kalau dia baru-baru macam saya pun, banyak orang cakap, saya boleh tulis lirik, saya ada lagu tu semua. Tapi terus terang saya kata memang sukar. Kalau orang yang tidak ada walaupun bagus sekalipun, dia kadang-kadang bukan kerana lagu tu bagus tak bagus. Kebanyakan kalinya siapa dia? Komposer ni, komposer A, komposer B pernah buat untuk ni, komposer ni buat untuk. Jadi itu sebagai gimmick pemasaran untuk mempromosikan artis baru. Jadi kadang-kadang kalau artis baru, komposer baru, label baru, itu lagi susah. Jadi itu realiti dia. Dalam industri ni dia perlukan ada kait-mengait dia. Macam label pula. Contohnya kalau kita nak promote ke artis baru atau komposer baru, kita kena ada artis yang lama yang kuat. Kita kena ada anchor artis. Bila kita ada anchor artis, jadi kalau media lain cakap, okay, dia nak story pasal Mojo contohnya. Jadi kata, okay, tapi kita ada artis baru ni. Alah, you nak pasal Mojo ni, siapalah sikit artis baru ni. Jadi senang sikit kita nak promote. Kalau label tu label baru, dia sendiri pun tak ada artis yang anchor, tak ada artis yang popular, semua baru, memang susah. Itu, tapi tak kata mustahil, mesti boleh lagi. Tapi kena build up the audience melalui platform-platform media sosial lah. Itulah yang kena buat gimmick lah, orang kata, buat benda-benda viral. Okay, betul-betul mencabar jugalah industri muzik ni, baru saya tahu. Bukan senang. Ini pasal kalau industri muzik ni, ramai kata dia boleh menyanyi kan. Tapi nyanyi saja, kalau dia pandai nyanyi macam mana pun, suara sedap macam mana pun, tapi dia tak ada package.
Dia tak ada X factor dia kan. Kadang-kadang bukan semesti dia kena handsome ataupun cantik. Kadang-kadang ada aura dia. Macam Psy, Gangnam Style contohnya. I mean the thing is he's not the best looking K-pop punya singer, tapi cara penyampaian dia ialah ada cara dia sendiri. Dia ada elemen komedinya dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya bukannya sesuatu yang kita kena cari apa yang keistimewaan yang kita boleh bawa. Tak kira lah lagunya ke, lagi music videonya ke, masa dikeluarkan pun main peranan kan. Label mana keluarkan, macam mana dipromosikan. Jadi semua tu main peranan. Jadi kadang-kadang lagu pun boleh jadi viral kerana mungkin ada kaitan dengan kisah-kisah lampau. Macam Malik keluar dengan lagu Mona Fendi dia kan. Jadi itu pun ada tarikan dia, ada sesuatu yang menarik nak dengar kan. Jadi dia nak dapatkan audiensnya, dia kena ada something yang ada reason kenapa orang nak tonton. Kadang-kadang kita ada challenge kita ni. Walaupun video klip tu sekarang ni dah dipendek kan. Dulu video klip boleh lagu lebih kurang 5 minit, 6 minit. Sekarang ni kalau kita masuk 5-6 minit susah orang nak klik tu. Dia pun fikir nak panjang lagu ni kan. So kita kena buat lagu pendek-pendek lebih kurang 3 minit. Jadi intro dan outro dia, music break, nak ada gitar punya solo semua dah memang dikurangkan. Tapi apa yang kita buat dalam Mojo, kita ada extended version lah. Jadi itulah sebenarnya reality dia. Generasi sekarang ni dia nak lagu pendek-pendek, dia tak nak lagu panjang-panjang. Datuk, saya nak tahulah, bagi pendapat Datuk sendiri apa pandangan Datuk standard music sekarang? Saya rasa kita dah sangat-sangat pelbagai kalau compare tu dulu masa satu ketika dulu memang kita lebih kepada macam slow rock kan, tahun 90-an 80-an. Ada lagu pop ada juga, tapi variasinya tak banyak. Sekarang ni lagi banyak, lagi variasi. Tapi muziknya sekarang ni memang ikut trend lah. Ikut trend dekat, especially kalau dekat hip hop ni lebih kepada American punya rap scene. Kalau pop dance-nya lebih kepada K-pop. Lagu-lagu Melayu juga masih lagi, pop Melayu masih ada. Kita ada juga nasyid ada lagi, tak sebegitu menonjol seperti dulu. Kita ada juga variasi lagu-lagu macam ada dangdut sikit pun ada juga. Macam Baby Shima ada buat lagu-lagu macam dangdut sikit. Jadi reality dia, kita ada banyak variety sekarang. Dan sebenarnya it's actually about you appreciating music lah. Ada different genre of music. Rock kita ada Mojo kan. Jadi ada macam-macam. Rock pun ada pelbagai jenis rock kan. Kalau rock Bang Face berbeza dengan rock Mojo. Floor 88 pun dia cakap comedy rock kan. Kalau kita cakap pasal Masdo pula, lain pula style dia. Tapi itulah reality dia. Sebenarnya kita sekarang ni ada banyak variety, dan saya rasa creativity yang ada sekarang ni is quite unique lah. Dan tapi masalahnya is becoming more competitive. Very difficult, because not is as easy as before. Pasal dulu dia banyak kawalan, banyak sekatan juga. So label main peranan, syarikat penyiar main peranan. Tapi sekarang ni macam open for all. Jadi saya rasa kepada siapa yang menonton, mungkin dia boleh relate balik dalam industri masing-masing. Cara kita berniaga sekarang, walaupun social media tu boleh buka jaringan kita lebih besar, ada juga dia punya setback dia. Kalau dulu satu ketika tu mungkin kita mudah kerana kita jadi gatekeeper. Sekarang kita tak ada gatekeeper dah. Dia terbuka luas. Jadi persaingan dia, cara dia berbeza. Cara kita nak main dalam satu industri. Okey Datuk, saya nak ambil kesempatan nak tanya sendirilah dengan Datuk Saya tengok sekarang ni BBNU tak perlu orang kata struggle macam zaman-zaman dulu Datuk Nak kena pergi tempat rakaman sendiri. Sekarang ni buat sendiri, nyanyi-nyanyi dekat TikTok, dah viral, terus dah ada single Datuk. Okey, saya nak tahu kualiti tu Datuk. Kualiti tu sendiri. Kalau lagu-lagu legend, lagu-lagu lama, dia boleh dimainkan sampai sekarang. Yang kualiti sekarang ni Datuk macam mana? Itulah. Saya tak nak jadi macam artis veteran nak compare kan. Dulu lagi best daripada sekarang kan. Tapi realiti dia, artis-artis sekarang ni dia tak ada banyak ruang untuk berkarya. Pasal dulu mereka boleh buat 10 lagu untuk keluar satu album. Ada 12 pun kadang-kadang 12 lagu nak keluar. Jadi bila ada 12 lagu tu, dia boleh bercerita macam you buat filem lah. You ada 90 minit nak bercerita. You cakap satu lagu tu ada lagu rancak, ada lagu balada, ada ini untuk stage performance dan sebagainya. Dia variasi. Tapi bila kita sekarang ni buat lagu untuk digital, biasanya kita keluar satu lagu, diam. Satu lagu, diam. Betul. Jadi dia tak ada penceritaan tu, tak menyeluruh. Dia very short space of time. And then kadang-kadang loyalty kepada sesuatu artis tu dah memang kurang berbanding dulu. Dulu kalau dia memang minat tu, dia memang tegar lah. Dia minat artis A ni ataupun artis B, dia ikut je. Pasal dia banyak lagu,
dan dia buat konsert. Pasal banyak lagu tu dia boleh buat konsert lah, buat persembahan. Betul, Tapi kalau betul. artis satu lagu, dia boleh satu lagu dan lagu cover. Dia nyanyi lagu orang lain. Jadi betul. dia tak ada build up dia punya so-called artistic punya proposition lah. Brand dia macam mana kan. Jadi mungkinlah itu sebabnya. Tapi satu lagi faktor, Bella, kenapa orang kata lagu dulu dengan lagu sekarang ni, dia song structure sekarang pun dah berbeza. Dia tak ada macam dulu, dia ada intro, long intro, kadang-kadang ada apa dia punya music break dan sebagainya saya katakan tadi kan. So dia dari segi macam kalau cerita tu ke filem kita tengok 90 minit, sekarang ni kita bagi pendekkan je, bagi setengah jam je. Contohlah kalau saya bagi analogi bagi filem. Jadi adakah 90-30 minit tu cukup untuk kita dapat cerita yang compact tu 90 minit punya format? Tapi realitinya apabila dipendekkan, itulah trend sekarang. Orang nak cepat. Betul. Orang tak nak tunggu lama-lama. Betul. So jadi nak katakan quality macam mana, siapa lagi baik, siapa tidak, dan saya rasa susah, very subjektif. Tapi kalau mereka yang menghargai karya seni, pastinya dia nak benda tu lebih panjang lah. Pasal dia tak nak tengok cepat-cepat sangat. Dia nak tengok penceritaan dia lebih lengkap. Bagi sebuah lagu tu macam cerita tau. Kita menyampaikan cerita sebenarnya. Okey Datuk. Okey, kalau kita nak tahu lagi tentang KRU Music sendiri, kita akan kembali selepas ini. Berita baik untuk usahawan mikro. KRU Masterclass menyediakan program latihan jangka pendek berimpak tinggi untuk melonjakkan prestasi perniagaan anda. Dengan pembiayaan sebanyak 80% dari SME Corp Malaysia, anda hanya perlu membayar sebanyak RM300 selama 4 bulan untuk mendapatkan latihan program Social Commerce Micro Connector, pakej pengiklanan dan panduan dari mentor tokoh perniagaan. Perkasakan perniagaan anda dan sertai program latihan KRU Masterclass. Tempat terhad, jadi klik Google Form di bawah sekarang. Hai, Assalamualaikum. Kembali kita dalam podcast Rise Up. Okey Datuk, macam mana KRU Music ni bermula dan macam mana juga senario industri muzik ketika itu? Okey, kami mula syarikat rakaman kami pada tahun 1996. Iaitu 27 tahun yang lalu. Saya tak lahir lagi Datuk. Tak lahir lagi. 27 tahun. Jadi asal usulnya KRU Music tu pun kerana adik-beradik saya pada satu ketika masa kami mula dapat tawaran daripada syarikat rakaman EMI sebagai penyanyi dan komposer, dia pegawai pengurus pemasaran tu bertanya pada saya, how do you see yourself in the next 5 years? Macam job interview je lebih kurang. Dia bukan audition, dia tanya je apa you nak buat 5 tahun akan datang. Pasal ketika saya buat rakaman demo dengan adik-adik saya tu, memang kita tak ada studio profesional lah. Kita pakai simple, pakai mini compo dan sebagainya. Dan saya immediately saya cakap, we want to have a recording studio. Itu je saya fikir. Pasal saya tak bersedia dengan soalan tersebut. Saya cuma cakap, we want to have a recording studio. Betul dia kata, okay. Nampak dia kata budak ni mungkin ada vision ke apa kan. Alhamdulillah dalam tempoh 2 tahun kita ada studio rakaman kami sendiri. Dan apabila kita ada studio rakaman sendiri, ramai yang bertanya kepada kami nak jadi producer, nak produce terbitkan artis mereka, termasuklah kumpulan feminin. Dan di situ yang kami mula buat untuk artis luar. Yang luar daripada, bukan untuk lagu kami buat untuk artis orang, untuk label rakaman yang lain. Dan apabila kami buat untuk kumpulan feminin, kita dapat, yalah, mereka berjaya dengan lagu-lagu mereka. Dan kita lihat, kenapa kita tak buat artis kita sendiri pula. Kita buat untuk label lain, kenapa kita tak buat untuk artis kita sendiri. Jadi tertubuhnya KRU Music adalah dengan pengalaman kami sendiri sebagai producer, komposer dan sebagai artis. Dan kami tubuhkannya pada tahun 1996 dan artis pertama kami adalah kumpulan Elite. Itu girl group jugalah. Pasal kami dah buat feminin, kita tahu okey nak buat girl group macam mana kan. Elite, dan kemudiannya banyaklah, ramai lagi artis yang kita sign, dah puluhan artis saya rasa, ribuan lagu actually. We have over 1,000 songs that we have produced. Dan itulah sejarah KRU Music secara ringkas, di mana tertubuhnya pada 1996 tu. Ketika itu memang saya tak pasti ada mana-mana artis rakaman yang ada label rakaman sendiri ketika itu. Malah sampai sekarang pun tak ramai artis yang ada label rakamannya sendiri. Jadi mungkin kami sendiri sebagai producer juga, kami sebagai komposer. Jadi itu kami rasa macam ada karya-karya yang kena dengan KRU dan banyak lagi karya-karya kami yang lain yang tak kena KRU nyanyi. Pasal kami jaga dari segi A&R direction kami kan, dari segi kita punya music, kita genre kami. Jadi kami buatlah untuk artis lain melalui label kami, ataupun kami serahkan lagu kami sebagai komposer kepada artis lain. Apakah perbezaan industri muzik ketika itu dan sekarang? Sangat-sangat banyak beza. Dan boleh saya katakan apabila kami mulakan KRU Music, ketika itu baru ada Hits FM.
yang swasta punya stesen. Dan era tak silap saya kemudian tahun 1997 ke 98 saya tak pasti. Tapi ketika itulah sebenarnya stesen radio swasta mula ada yang secara agresif. Sebelum tu ada tapi tak begitu prominent. Tapi ketika itu dengan ada stesen radio ni, lagu-lagu kami pun diputarkan. Berbanding dengan satu ketika sebelum kewujudan stesen-stesen yang ada genre-genre tertentu, ada kumpulan sasar tertentu, ikut bahasa tertentu. Sekarang ni kita kan ada bahasa Cina, bahasa Melayu, bahasa India dan sebagainya, bahasa Inggeris. So market tu dipecah-pecahkan. Jadi pada sebelum kami masuk ke 1996, orang dengar radio muzik, iaitu radio di RTM. Jadi ramailah orang Cina, orang India, orang Melayu urban ke Melayu mass market ke dengar KRU. Dengar tu je lah. Dengar KRU. Jadi kami dapat wider coverage. Dan lagi walaupun kurang radio station tapi kami dapat cover national. Tapi bila sekarang ni kita ada macam-macam radio station, ada macam-macam platform media dan sebagainya. Jadi market tu dia dah dipecah-pecahkan. Di situ sebenarnya susah kadang-kadang nak crossover. Jadi itu antara contohlah. Tapi ada juga kelebihannya. Contohnya dengan menggunakan platform media sosial, kita juga boleh dapat pendengar kita di luar negara. Tak ada lalu macam stesen radio dekat Indonesia ke, nak lalu dekat UK ke, dekat US ke. Macam kami buat lagu untuk kanak-kanak di Cartoon Studios. Lagu kami views tertinggi lebih kurang 430 juta tontonan. Lagu biasa-biasa, lagu ABC song, lagu ABCDE kan, gunakan watak animasi kami. Tapi telah tontonan tertinggi bagi kami di YouTube. Dan tontonannya adalah seluruh dunia. Kan kalau kita lihat yang top 3 countries US, Brazil, India dan sebagainya. Jadi kat situ sebenarnya di waktu kini sekarang ni lebih mudah untuk kita eksport. Ya, berbanding dengan dulu lah. Macam contoh saya katakan dulu, KRU keluar dekat RTM saja dah cover satu Malaysia. Sekarang ni tak cukup ni. Stesen mana kita target semua. Kalau kita dah kuat dekat contohnya dekat Era ke ataupun dekat Suria ke, tak semestinya satu Malaysia tahu bahasa you lagi. Tak semestinya. Walaupun mereka dapat coverage satu Malaysia, tapi ada juga yang contohnya yang mereka mendengar Hits FM. Dia mungkin tak dengar lagu Melayu langsung. Ataupun yang dengar My FM. Ada contohnya. Itu sebagai contoh. Yang mungkin dia tak tahu pun. Dia dengar dengan musiknya sendirilah. Tapi ada baiknya untuk pengguna juga. Sebab pengguna dia nak dengar itu saja, dia tak nak dengar yang lain kan. Jadi itu je dia punya, boleh saya katakan, cabaran dan juga peluang lah yang ada. Siap masa yang ada ni, kalau KRU Music sebagai label rakaman dah hampir 30 tahun, saya rasa kita dah nampak pelbagai perubahan yang berlaku. Dan kalau mereka nak buat perniagaan apa-apa sekalipun, kena bersedialah, kena melalui peredaran masa ni, kena untuk kekal relevan, kita kena sentiasa berubah. Betul. 30 tahun dah Datuk. Lagi tua daripada umur saya ni. Betul-betul lama. Okey Datuk. Adakah artis masih perlukan syarikat rakaman, memandangkan banyak yang sekarang ni bergantung kepada kegiatan promosi artis tu sendiri melalui platform social media ni? Betul. Ramai yang bertanya soalan sebegini kerana kita bergantung harap pada mereka aktif dalam platform social media dan dengan mereka aktif dan ada interaksi dengan peminat mereka, memudahkan kerja syarikat rakaman untuk mempromosikan lagu-lagu tersebut. Tetapi pada masa sama, infrastruktur syarikat rakaman, mereka menyediakan perkhidmatan profesional. Ya, seperti kembali KRU Music, kita melihat bagaimana kita nak kita nak pergi gym lah, nak kuruskan badan kan. Dia mesti ada instruktor. Dia mesti ada orang cakap nak kena buat macam ni. Jadi dari segi peranan syarikat rakaman ni adalah menjaga hal-hal perniagaan. Kalau sekiranya artis tersebut nak buat semua, dia akan hilang dia punya kreativiti. Kerana dia dah start fikir pasal bisnes. Lebih baik dia fokus pada dunia artistiknya dan biar syarikat rakaman fikir hal-hal perniagaan. Jadi di situ macam mana kita boleh bangunkan kerjaya tersebut. Selain daripada faktor kewangan, contohnya syarikat rakaman menyediakan dana untuk penerbitan lagu, untuk muzik video dan sebagainya, buat sediakan pelaburan, memberikan peluang pekerjaan pada tenaga profesional untuk membantu artis tersebut. Kalau artis sendiri pun takkan nak gajikan mereka pula. Betul. Jadi kat situlah sebenarnya peranan syarikat rakaman, dan paling utama sekali, bagaimana pengedaran tu dibuat dengan lebih berkesan. Peredaran digital lah, nak servis radio dan sebagainya. Takkanlah artis tu nak sendiri pujuk radio station satu-satu. Betul. Kan? Dia kena jaga image artis juga. Dia adalah kena ada publicist dia yang buat kerja macam tu. Jadi kita jangan fikir nak buat DIY lah. Apa-apa kita buat pun, kita kena ada team. Macam saya sekarang ni buat perniagaan apa-apa pun, saya kalau lebih ada partner lagi bagus daripada nak buat sendiri-sendiri. Because nanti kan kita takkan dapat dia punya dynamism untuk buat kerjasama tersebut. Itulah sebabnya kita perlu ada lebih banyak kolaborasi untuk pastikan kita mencapai matlamat kita.
Okey, kita banyak lagi soalan nak tanya Datuk ni. Tapi kita rehat dulu dan kembali selepas ini. Anda mempunyai produk atau perkhidmatan tetapi masih kurang menyerlah dari sudut penjenamaan? Nak jalankan kempen periklanan tapi tak mampu kerana tidak mempunyai modal besar? KRU Media menyediakan pakej periklanan yang kos efektif dan turut bekerjasama dengan agensi kerajaan untuk menyediakan geran pemasaran dari 50% sehingga 70%. Dengan kepakaran dan pengalaman KRU Media, jenama anda akan lebih dikenali sekaligus meningkatkan potensi melariskan jualan. Jadi, nak tunggu apa lagi? Klik ke Google Form di bawah sekarang dan kami akan membantu anda mencapai potensi perniagaan anda sepenuhnya. Hai guys, kembali kita dalam podcast Rise Up. Okey. So Datuk, macam mana? Masih steady? Steady. Okey, nampak? Masih steady. Okey Datuk, saya nak tanya lagi Datuk ni Apakah perubahan-perubahan yang perlu Datuk buat agar KRU Music ni kekal relevan yang ini melebih 27 tahun penubuhannya? Ya, kita kena sentiasa berubah. Trend muzik sentiasa berubah. Lagu-lagu yang kita cipta dan terbitkan pun kita kena cuba cara baru untuk kekal relevan. Artis-artis pun kena yang baru. Kita tak boleh bergantung harap kepada artis kami yang lama. Dan kaki tangan, ya, cara kita bekerja juga. Ya, kita sekarang ni lebih ramai content creator yang penerbitan video untuk gunakan media sosial, buat live stream dan sebagainya. Selain daripada kaki tangan yang secara tradisinya untuk membuat promosi di radio, TV dan sebagainya. Jadi sebenarnya banyaklah saya rasa perubahan yang telah kami buat untuk buat apa yang kami buat sekarang. Termasuklah macam sekarang ni kita buat theme park dekat Wetland Studios. Kita gunakan ada watak-watak animasi kami yang menyanyikan lagu kanak-kanak. Dia jadi maskot dekat situ. Jadi kita kena fikir macam mana kita nak reach out to more people. Dan pada masa sama untuk pastikan kita terus matlamat kita tetap sama, kita masih lagi menghasilkan muzik, tapi cara kita mempromosikannya, cara kami mengkomersialkannya dah berbeza. Mungkin ada yang dulu kita buat dulu nak jual CD, nak jual album tu dah tak boleh dah. Kan? Dah tak boleh, orang tak beli. Jadi kita kena fikir merchandise contohnya kan, macam nak perbanyakkan lagi macam produk sebegini kan. Jadi ini sebahagian daripada perubahan yang telah kami lakukan. Okey, saya nak tanyalah sekarang ni syarikat KRU Music ni sendiri ada tak jual CD lagi ke, ada tak? Masih ada, tapi limited edition lah. Jadi untuk collector's item, kita ada platform kru2u.com yang kami jual produk kami di situ. Malah tak lama lagi kita akan buat macam auction. Barangan-barangan eksklusif yang kami pernah ada, apa kami jual untuk auction. Dan juga pada masa sama kita sediakan juga customization untuk size. Contohnya macam baju sebegini, kita ada limited stock untuk size-size tertentu. Tapi banyak kali orang datang, ada tak size macam ni, ada tak size lebih kecil ataupun. Jadi cara tu sekarang ni kita boleh buat pre-order lah. Okay, so boleh lah beli siapa yang nak dengar lagu-lagu legend tapi nak dengar sendiri dengan pakai CD je, boleh beli. Di mana? KRU2u. Okay, nanti editor tolong letak link kat bawah ni. Okay Datuk, soalan yang seterusnya, apakah kejayaan yang terbesar lah Datuk dan kegagalan terbesar bagi KRU Music setakat ni? KRU Music, semua artis kami ada kejayaan tersendiri dan juga ada juga cabaran-cabaran dan kegagalan mereka lah. Kalau dari sudut anugerah, boleh saya katakan artis kami yang paling berjaya adalah Kumpulan Mojo. Kerana apa? Mereka bukan saja menang di peringkat tempatan, tapi juga menang di luar negara. Penstreaman lagunya dalam puluhan juta tontonan, music videonya. Dan dari sudut credibility lah, ya. Kita ada ramai artis. Tapi kadang-kadang ada juga yang nak petikaikan kemampuan. Ada yang kata ni harap muka je dan sebagainya. Biasalah orang nak kritik kan macam-macam. Tapi orang tak faham konsep packaging kami kan. Tapi realitinya, Mojo tu tak boleh dipertikaikan credibility-nya. Itu salah satu daripada rock band yang boleh katakan bukan saja berjaya sekarang, lebih kurang 11 tahun yang lalu, tapi sekarang pun mereka digabungkan semula original line-up. Mereka berjaya dapat kedudukan tangga teratas di carta-carta radio. Dan sekarang dah 2 lagu dah number 1 daripada EP yang mereka akan keluar pada tahun ini. Jadi itu boleh katakan itulah kejayaan terbesar dari sudut kejayaan artis. Tapi kalau nak katakan dari segi kegagalan, saya nak katakan kegagalan artis dan sebagainya, ada yang artis tak menjadi, ada yang tak dengar, orang tak tahu pun ada.
Kan, jadi adalah memang bukan nak kata semua kami buat semua berjaya. Tapi kami pernah buat konsert, banyak konsert kami buat. Tapi yang boleh katakan kegagalan dan kejayaannya dari segi brandnya berjaya. KL Jam. Kami buat sebuah festival, ada 11 konsert. Itu festival pertama kami buat. Tapi itu juga kali pertama kami buat, dan kami ada buat satu, pada asalnya ada satu rakan kongsi yang patut bawa hati-hati antarabangsa, tapi mereka tak deliver. Mereka menyepak dan kami kena carry on, kena buat. Jadi saya rasa walaupun gagal dari sudut kewangan, sasaran tak capai matlamat kewangan, kami berjaya dari sudut menghasilkan festival tersebut walaupun dengan begitu banyak gagalan. Dan untuk menghasilkan festival tersebut bukan mudah. Dan saya masih rasa itu satu proses pembelajaran lah. Walaupun kita ada satu kos yang tinggi yang kita tanggung, tapi yang pentingnya kita berjaya hasilkan festival tersebut, dan kita juga boleh katakan credibility bagi KRU juga terjaga lah. Kami boleh je cakap, okay, kita pulangkan duit, kita cancel semua. Tapi kita nak carry on. Kita just want to make it happen. Itulah kadang-kadang untuk kaitkan balik dengan usahawan yang menonton. Kadang-kadang kita tahu ini kita akan rugi, kan? Tapi kita tak nak gagal kerana kita nak buat juga pasal kita dah janji, kita deliver. Dan walaupun kadang-kadang kita tahu memang kita akan rugi, kita buat, tapi kita buat juga. Itu adalah dan kita tahu bahawa ini adalah pelaburan untuk masa akan datang. Saya juga ada jumpa producer yang lain kan, macam sebelum ni yang buat filem dan sebagainya kan. Saya boleh sebut nama lah ya. Major David Teo lah. Dia cakap dengan saya lah. Dia buat filem dia awal-awal, dia kata dia semua fail, dia tak berjaya dari segi kutipan box office-nya. Tapi dia kata itu wang mau belajar mah, dia kata. Jadi kena ingat tu. Usahawan, tuition fee, tuition fee. Kadang-kadang you buat dulu. Kadang itu kita tahulah macam mana nak betulkan keadaan di masa akan datang. Tapi kena pastikan jugalah, kalau walaupun kita kena tanggung kerugian, ialah kerugian yang mampu kita absorb. Jangan sampai kerana kerugian tersebut kita datang masalah lain pula. Okey, tapi saya tidak menafikan lah Datuk, back to Mojo tadi sebelum saya tahu yang rilis lagu baru ni, lagu-lagu Mojo memang part of my playlist lah. Kalau karaoke tu memang lagu-lagu saya lah. Suka tarik-tarik ni. Saya memang tarik. Tapi tak nak kat sini air. Kita simpan dulu yang tu. Okey Datuk. Okay. Alright. Soalan yang seterusnya Datuk ya. Label rakaman mana yang menjadi benchmark bagi KRU Music dulu dan sekarang? Okey. Masa kami mula dulu, adik-beradik saya duduk dekat London dengan saya lah masa ujung 80-an, awal 90-an, dan kami terdedah kepada muzik daripada UK, khususnya Stock Aitken Waterman punya production. Ada Rick Astley, Kylie Minogue dan sebagainya lah. Dan situ kita cakap, kita suka style boutique label style. Boutique label ni maknanya dia ada satu genre je. Satu style je dia buat. Jadi bila kami buat macam label kami, KRU Music, kita sebenarnya ikut style Stock Aitken Waterman punya production. Dan kita ada kumpulan pop dance, kita ada pun kita pergi ke arah R&B sikit kan, tapi dia tak lari, dia punya genre tetap sama. Ada orang cakap KRU ni tak ada idea, itu je dia boleh buat. Jadi bila kita dah alamak orang nak cabar ni. Jangan Lala kita sign rock label, rock artist pula. Kita memang kami jiwa saya pun masa saya umur belasan tahun, saya jamming bukan hip hop, saya jamming lagu rock. Mad rock juga ni. Adik saya Adri bersama kan. Jadi thing is kami memang bukan tak faham lagu rock, faham, tapi kita cenderung ke arah hip hop dan juga pop music kan, R&B kan. Tapi apabila kami start mula sign artis kami dan buat lagu kumpulan Nasyid Rabbani dan sebagainya, kita berbagai kan. Kita tengok dia, ini tapi dia orang boleh dapat lihat even lagu jazz pun kami buat beberapa artis kami. Jadi situ sebenarnya kita start to diversify our genre music. Tapi dah jadi satu tahap yang mana kita dah jadi terlampau rojak. Ya? Jadi kita rasa, alamak, okey, orang kenal KRU dulu macam ni. Sekarang ni dah KRU dah macam ni. Dia dah terlampau besar sangat dia punya coverage dari segi genre musiknya. Takkan kita nak ke belakang balik. Lagu kanak-kanak kami masih popular, masih menjadi. Takkan kita nak stop. Jadi kita asingkan label-label tersebut. Zaman-zaman digital ni, kita boleh buat sub-brand. Kita ada Cartoon Studios ataupun Cartoon Music atau Cartoon Studios, lebih spesifik, yang buat lagu kanak-kanak. KARTUN. Kita ada untuk Islamic, kita ada Iman Studios. Untuk pop Melayu, kita ada Nadi. Dan untuk pop dance dan juga hip hop, ialah KRU. Jadi semuanya label-label ni semua ni kita anggap sebagai ada niche dan dia punya followers sendiri. Di bawah satu payung masih lagi KRU Music lah, tapi sub label tu dia ada dia punya brand.
Okay, Jadi benchmark kita sekarang ni saya anggap lebih kepada macam major label lah. Seperti mana macam Universal Music dan Music Universal adalah label yang terbaik untuk kita guna sebagai benchmark kerana mereka adalah label terbesar sekarang ni. Dan di bawah mereka ada banyak sub label. Keduanya saya lihat kalau kita sekadar nak buat rakaman tapi tak buat persembahan awam, macam tak kena pula. Macam dulu-dulu masa tahun 90-an kami produce konsert juga. Kita buat event dan sebagainya. Jadi apa yang kita ingin lakukan sekarang ialah untuk mengaktifkan syarikat event kami, iaitu KRU Arena, untuk kita pelbagaikan. Jadi benchmark untuk KRU Arena adalah Live Nation. Jadi adalah gabungan kedua-dua entiti ni. Saya anggap penting untuk kita lihat macam mana kita nak menghasilkan rakaman dan juga bagaimana kita nak buat persembahan awam. Okey Datuk. Saya nak tanya Datuk lagi lah. Ni personal sikit Datuk. What is music to you? Music is KRU. Alah Datuk, tu klise sangat Datuk. Music to me, ialah saya bermula daripada music. Saya tak boleh kata, kalau orang katakan kalau banyak-banyak perniagaan yang ada, mana satu yang paling close to you, it's still music lah. Filem datang kemudian, nak buat animasi, latihan sekalipun, semua tu cabang-cabang. Tapi asal usulnya masih music. Orang kenal KRU pun pasal music. So jadi itulah sebenarnya daripada music tu dia cabang jadi filem. Jadi music dia bercabang jadi syarikat media dan jadi macam-macam lah yang ada sekarang. Termasuklah training pun kita lagu Rise Up daripada Taiko kan. Jadi dia berkait. Jadi asal usulnya music juga. Okey Datuk. Okey, kita ada lagi soalan. Tapi kita kena berehat dulu. Datuk pun nak minum-minum dulu ya Datuk ya. Okey. Kita minum dulu. Kita minum dulu dan kembali selepas ini. Hai semua, apa plan minggu ni? Jom ke Wetland Studios Putrajaya. Inilah taman tema yang tengah viral sekarang. Ada animatronics, augmented reality, virtual reality dan penyampaian dari watak-watak animasi yang sesuai untuk seisi keluarga. Semuanya memberi pengalaman imersif seolah-olah kita berada tinggi di celah-celah awan dalam hutan tropika dan zaman prasejarah. Wetland Studios dibuka setiap hari dan anda boleh dapatkan tiket di wetlandstudios.com atau di kaunter tiket. Jumpa di sana. Hai guys, kembali kita dalam podcast Rise Up. Okey, Datuk, kita dah hujung-hujung rancangan ni Datuk tapi ada lagi soalan saya nak tanya Datuk ni. Okey. So, macam mana Datuk melihat kaitan industri muzik dengan industri-industri yang lain? Okey, kalau kita lihat industri muzik ni, dia seperti saya katakan ni kaitan dengan industri kreatif. Jadi kalau kita lihat sekarang ni, apa jua perniagaan kita buat ni kena ada elemen kreativiti. Maksudnya betul. kalau tak buat filem pun tak apa, tapi kadang-kadang kalau kita buat, contohnya kita nak buat, contohnya lah buat nak repair aircon contohnya. Kita nak bagi syarikat kita dikenali. Kita gunakan platform media sosial ataupun website. Kita kena ada elemen kreativiti. Kita kena ada kreatif elemen dalam cara kita menjedamakan perkhidmatan ataupun produk kita. Betul. Jadi itulah sebenarnya sebahagian daripada industri kreatif yang kita lihat. Dia boleh diterjemahkan dalam pelbagai aspek untuk pelbagai industri yang lain. Itu dari segi aspek kreativitinya. Tapi dari segi persediaan kita, macam saya katakan sebelum ni, dalam rancangan sebelum ni cakap pasal branding. Kita ada corporate branding, kita ada product branding, kita ada personal branding. Macam saya sendiri, bila saya bercakap, saya adalah peneraju utama bagi KRU Music. Saya bagi tumpuan dari segi macam mana saya buat saya punya project my image untuk dalam bentuk personal branding saya. Pada hari ni saya saja je pakai hoodie begini kan. Jadi orang ingat sikit kan. Jadi kalau product branding, kalau cakap kita anggap Mojo sebagai kita punya salah satu produk yang kita keluarkan, dan setiap satu produk Mojo pula dia ada lagu-lagunya. Setiap lagu tu pula ada pula produk dia, dan di bawah Mojo tu ada lagu-lagu dia sendiri kan. Betul. Itu adalah sebagai daripada tactical campaign kita untuk kita punya produk. Dan untuk kaitkan dengan corporate branding, of course is KRU Music. Dan of course kita nak naikkan Nadi Music, Nadi Studios juga. Dan kita bagaimana kita nak pastikan ia bergerak lari dengan kesemua aktiviti-aktiviti penjenamaan ini. Jadi bagi mereka yang menonton, kita kena tahu apa yang saya kaitkan tadi semua tentang perubahan cara kami mengendalikan perniagaan, dulu beza dulu dan sekarang, ataupun macam mana nak mula daripada zero kan. Dan semua tu sebenarnya sama je proses dia. Kita kena cari kelainan untuk bagaimana kita menonjol dalam satu pasaran. Jadi pada masa sama kenalah juga ada packaging dari segi periklanannya, pemasarannya dan pengetahuan bagaimana kita nak menembus pasaran tersebut. Jadi itu sebenarnya saya katakan
banyaklah nak cerita pun tak habis lah podcast ni kot. Betul. Nak cakap. Tapi secara realitinya, apa saya cakap tentang industri muzik, tentang komponen-komponennya, siapa yang terlibat, golongan profesionalnya macam mana, saya pasti dalam apa jua industri yang ada di luar sana, ada juga tokoh-tokoh dan juga yang golongan profesional yang mainkan peranan dalam satu pasukan. Sama juga lah muzik pun adalah pasukan. Dan kita juga ada melalui pelbagai cabaran yang sama seperti mana usahawan-usahawan yang lain. Pastinya mereka hanya perlu tahu bagaimana nak menyesuaikan diri pada satu suasana perniagaan yang berbeza. Macam tu. Okey Datuk, mungkin Datuk ada pesanan kepada para usahawan yang ingin mempunyai perniagaan yang kekal berpanjangan seperti KRU Music? Okey, pertama sekali kena cekal lah. Ya, kita kena sabar dan banyak dugaan, ada pelbagai dugaan. Kita kena pastikan bahawa kita ada matlamat, kita kena jelas apakah kita nak capai dalam tempoh setahun, 5 tahun akan datang, dan juga setiap 3 bulan dipecahkan kepada pencapaian setiap bulan dan setiap minggu. So kita kena ada kesemua perancangan tersebut dan stay fokus. Dan dia akan pastinya ada benda-benda yang kita di luar jangkaan yang kita tak sangka akan berlaku dan kita kena bersedia untuk hadapi cabaran-cabaran tersebut. Langit tak sentiasa cerah kan, orang cakap kan. Jadi ada yang tiba-tiba semua buat senang jalan dia. Tapi ada kadang-kadang macam mana buat pun ada je problem kan. Betul. Jadi realiti dia untuk berniaga, dia perlukan kesabaran dan juga konsistensi lah juga, dan bagaimana nak timba pengetahuan, sama ada mendengar pengalaman daripada pihak lain ataupun mendapat ilmu daripada pihak lain, ataupun kita sendiri boleh kaji secara online dan sebagainya. Tapi of course lah dekat KRU Masterclass disediakan latihan semua-semua ni. Jadi niat saya nak kait balik lah kepada KRU Masterclass. Dia adalah elemen ni komersial sikit. Betul. Boleh Datuk, silakan. So kita sediakan program-program latihan untuk usahawan mikro, usahawan small dan medium, untuk tujuan mereka untuk mendapatkan sedikit pendedahan. Bukan saja untuk mereka, tapi untuk kaki tangan mereka juga. Ataupun mereka nak pakai influencer dan sebagainya, mereka boleh menggunakan perkhidmatan bukan saja KRU Masterclass untuk latihan, tapi KRU Media untuk memperkasakan jenama anda. Okey Datuk. Okey, soalan saya lagi Datuk Datuk sebagai abang yang sulung Abang Long lah. Abang yang sulung. Jadi Datuk ni sendiri merupakan tonggak utama kepada adik-beradik Datuk sendiri. Especially bila kita nak menjalankan perniagaan, mungkin Datuk sendiri nak sustain dalam orang kata dalam industri ni, kena ada ilmu. Jadi Datuk sendiri atau adik-beradik Datuk sendiri, dari mana nak mengasah bakat atau skill ni sendiri Datuk? Kena datang kelas ke? Kena pergi kelas ke? Atau belajar sendiri ke? Macam mana? Mungkin penonton di luar sana nak tahu juga. Sebab zaman dulu Datuk saya percaya kelas-kelas yang macam orang kata skill, upskill, reskilling dan sebagainya ni tak ada lagi. Jadi macam mana Datuk? Satu ketika dulu memang saya jadi peneraju lah dengan adik-beradik saya. Tapi sekarang masing-masing tu dah pandai. Dia orang dah teraju diri diorang sendiri. Tak ada dah Abang Long, tak apa. Tak ada Abang Long pun tak apa. Masih lagi Abang Long. Tapi dia orang buat aktiviti dia orang sendiri. Okay. Jadi macam saya bagi contoh Yusri dan Adri. Mereka tidak ada latihan formal untuk jadi pengarah. Yusri tidak belajar untuk jadi pengarah, tidak belajar untuk membuat kesan visual. Adri pula tidak belajar menjadi komposer, menjadi sound engineer, menjadi music producer. Tidak ada latihan formal. Tapi mereka tonton video secara dalam dia praktikkan balik, dia buat balik inisiatif sendiri. Jadi bagi saya sebenarnya kalau satu ketika tidak ada infrastruktur dan juga cara latihan yang berpandu dan juga ada structure dan ada persijilan yang dikeluarkan, saya rasa okey. Tapi sekarang ni kenapa nak tunggu lalu pengalaman macam tu? Ketika tu memanglah tidak ada seperti entiti seperti KRU Masterclass menyediakan latihan sebegini. Tapi kalau sekiranya ada sekarang ni, ambil peluang. Kan? Gunakan peluang ini untuk mempercepatkan, kerana proses kami untuk capai apa yang kami capai ni perlukan lebih kurang 30 tahun. KRU sendiri dah 31 tahun. KRU sebagai artis. Adapun sebagai yang tokoh artis adapun sebagai yang terlibat dalam industri kreatif. Tapi syarikat rakaman 27 tahun. Jadi daripada you all nak lalu 27 tahun baru nak tahu apa benda yang tak betul, lagi baiklah you all bertanya kepada mereka dah lalu. Kan? Jadi itulah sebenarnya yang terbaik untuk kita pastikan bahawa kita mendapatkan ilmu kita daripada orang yang ada pengalaman. Betul. Baguslah Syarikat KRU sendiri pun ada menyediakan orang kata kelas-kelas untuk kemahiran macam ni. Okey Datuk, seterusnya apakah
sasaran KRU Music untuk 5 tahun akan datang? Wah, ini macam soalan ni. Macam soalan macam itu saya minggu ditanya. lepas. Itu minggu lepas Datuk. Tak. 5 tahun akan datang. Dia soalan macam orang yang masa saya mula-mula nak sign dengan EMI tu. Dia macam Trigger balik. Okey. Saya lihat sekarang ni ada pelbagai perkembangan teknologi ya. Dan malah ada kami dah buat artis virtual Taiko kan. Taiko adalah artis virtual KRU kan. Tapi ketika itu tidak ada YouTube, tidak ada TikTok, tidak ada Facebook pun, tak ada. Jadi tahun 2002 tak silap saya. Jadi boleh saya katakan 2001 actually 2001. Jadi apa yang saya nak rasa saya ingin ke depan di masa akan datang ni adalah mewujudkan lebih banyak artis virtual. Yang bagaimana kita nak gunakan kepakaran kami dalam penerbitan untuk menghasilkan lagu-lagu, konsert, experience virtual dan sebagainya. Lebih ke situlah. Dan kita kena bersedialah dengan sekarang ni saya rasa dekat Korea pun dah ada kumpulan K-pop virtual. Jadi sekarang ni tak mustahil satu ketika akan datang ni, masa akan datang ni ada banyak lagi artis virtual, konsert virtual yang akan dibuat dan bagi pengalaman yang berbeza kepada penonton. Kadang kalau kita nak buat macam mana kita secara fizikal sekarang ni, mungkin ada kekangan tertentu. Contoh je lah kalau artis virtual, tiba-tiba boleh terbang macam Superman contohnya dekat konsert. Okey, lain macam kan? So jadi, why not kan? Jadi itulah antara kelebihan menggunakan teknologi ni. Tapi kita masih lagi buat muzik. Sama ada buat untuk live ataupun untuk rakaman, kita tetap akan itu adalah sebagai DNA KRU yang asal usulnya KRU. Pastinya kita akan teruskan perjuangan ini. Okey. Back to rakaman yang tadi Datuk. Okey, ada tak macam planning untuk rilis lagu baru ke KRU Music ni sendiri? KRU Music banyak keluar lagu baru. Lagu Mojo lah sekarang tengah banyak keluar. Dan kami ada juga DJ Fatih, rapper yang baru kami tengah nak groom ni. Okay. Dan kita of course kita ada Kikaku Kids untuk artis virtual kami untuk kanak-kanak. Dan ada satu lagi artis virtual, Zan Orangutan pun artis virtual juga. So semua tu antara inisiatif kami ke arah pendigitalan bagi KRU Music. Dan kita akan perbanyakkan lagi. Kita akan cuba menembus pasaran-pasaran yang baru dan dengan harapan artis-artis daripada Malaysia di masa akan datang akan lebih mudah lah akses ke pasaran antarabangsa, insyaAllah. InsyaAllah. Okey Datuk, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Jadi penonton-penonton di luar sana dah puas ke belum? Nak tahu sejarah-sejarah KRU Music ni sendiri. Jadi untuk penonton di luar sana, tolong follow, subscribe YouTube KRU Music. Bolehlah dengar lagu-lagu legend dan nantikan lagu-lagu yang akan dikeluarkan nanti. Okey, jumpa pada minggu hadapan dengan topik yang hangat bersama saya Bella dan sifu kita Datuk Norman Abdul Halim. Dan terima kasih kerana menonton kami dan jumpa pada minggu hadapan podcast Raiza.